عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. Baik, ini akhirnya akhir kelas baru insyaAllah. Takut nanti saya terlupa. Okey, insyaAllah pada minggu lepas kita dah cover tentang antara sifat-sifat mazmumah. Yang pertama, secara batin, kita kena kurangkan makan. Bukan tak boleh makan, boleh. Cuma kena kurangkan makan. Sebab kalau kita makan banyak, nanti susah ilmu nak masuk. Susah ilmu nak masuk. Para arif billah, para salik, orang-orang yang memang hidup dia tu untuk Allah sahaja, tak ada tumpuan lain pun, tak ada kerja dunia, tak ada, kira tak fikir apa-apa lah, cuma fikir agama, fikir dakwah saja, fikir tentang Tuhan saja, dia akan kurang makan. Dia punya makan dia secara rohani. Maksudnya makan rohani tu apa? Makan secara rohani tu apa? Zikir. Dia punya makan tu is zikir. Sebab tu nanti pada akhir zaman, kita lah dekat akhir zaman ni, pada yaumil kiamah nanti, ataupun menjelang hari kiamat nanti, banyak makanan yang tak ada. Banyak makanan yang tak ada. Jadi orang-orang yang suka makan akan terasa macam kelaparan lah. Sedangkan orang-orang yang memang rajin puasa, orang-orang yang bergantung dengan zikir sebagai makanan rohani, tak terasa sangat. Jadi orang yang suka makanan, tiap-tiap kali makan, setiap 1 jam mungkin nak makan. Sikit-sikit nak makan. Dah makan nasi ambeng petang tadi, nak makan snack pula contohnya. Nak makan buah-buahan pula. Boleh makan, cuma tak boleh makan kerap. Jangan terlalu makan secara kerap. Tapi jangan pula tak makan langsung. Contohnya, kita nak mengambil sunnah Nabi kan, makan sikit. Tapi jangan sampai kita nak mengambil sunnah Nabi tu, kita mudaratkan diri kita. Contoh, doktor suruh makan. Setiap, contohnya lah kena makan ubat. Kita bercakap dengan doktor, no, I ikut sunnah, tak boleh makan. Mana boleh gitu. Kalau mudarat, kalau memang kita ada penyakit, perlu makan certain things, kita kena ikut. Sebab antara perkara maqasid syariah is kita kena jaga agama, betul. Hifzuddin, yang pertama memang jaga agama. Tapi jangan lupa hifzun nafs, menjaga diri kita, menjaga nyawa kita. Itu pun penting juga. Itu antara perkara-perkara yang Allah letak dalam syariah. Apa-apa hukum yang berlaku pun semestinya menjaga agama dan juga menjaga nyawa kita. Sebab tu kenapa ada law, kenapa ada hukum fikih? Untuk menjaga maslahat kita lah. Contohnya gitu. Kenapa ada qalbun salim contoh? Kenapa ada bidayatul hidayah? Kenapa ada kitab-kitab tasawuf? Untuk menjaga kita, contoh daripada ada penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Siapa kata riak tu tidak bahaya? Siapa dekat sini yang merasakan tu, saya rasa riak tu tak membahayakan orang? Siapa kata? Ada tak yang di antara kita sini rasa yang sifat riak, sifat marah, sifat ujub, sifat suka dunia tidak membahayakan kita dan orang lain? Siapa yang rasa macam gitu? Kita berkongsi ilmu lah. Ni bukan marah tau. Maksudnya saya nak tahu, ada tak orang yang berfikiran begitu? Semestinya ada ilmu qalbun salim ni, ataupun tasawuf meletakkan kenapa riak, kenapa suka harta, kenapa suka pangkat, kenapa suka berbohong. Itu berbahaya untuk kita dan orang lain. Memang nampak bahaya dia. Contohnya, kalau kita suka makan. Kan, makan tu boleh. Makan tu dia mubah lah, mubah. Tak ada hukum yang kata haram. Tapi setiap perkara tu semua dia mubah. Setiap perkara tu semuanya dibolehkan. Kecuali ada dalil yang melarang hukum tersebut. Makan boleh. Makan, maaf kata, BABI boleh tak? BABI. Siapa kata boleh?
Makan saya takkan saya nak cakap makan takkan saya eja lah. Saya eja okeylah dalam bahasa Arab lah. Makan khinzir boleh tak? Tak boleh. Minum arak boleh tak? Tapi hukum asal kan boleh kan? Makan, minum itu boleh. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan saja. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan kita berlebih-lebihan. Sebab tu adanya hukum-hukum fikih meletakkan sandaran, meletakkan guideline apa benda tak boleh makan. No pork, no lard. Boleh tak makan? Kenapa diam? Macam ragu-ragu je ni. Was-was. Kita pernah cakap kan, makanan yang syubhah boleh makan tak? Kalau boleh jangan makan. Contohnya dia jual nasi lemak. Macam sama nasi lemak. Dia jual nasi lemak, mi, tapi yang jualan tu makcik lah pakai tudung. Tapi tak ada sijil halal. Tak ada halal. Dia cuma kata, ni okey lah makcik yang masak ni, tapi tak ada halal contohnya. Tapi tak tahu kan, kalau kita orang yang memang menjaga kan, kita jaga apa yang kita masuk dalam mulut kita, jaga apa yang kita masuk dalam perut kita, tak akan makan. Tapi kalau orang nak makan, tak was-was, silakan. Cuma kalau saya tak akan makan lah. Sedangkan sahabat kalau makanan diberikan kepada sahabat ni, dia akan tanya siapa yang kasih. Sebab takut ni orang punya. Kan? Contohnya saya, letaklah air ni saya kasih Ibu Amy. Saya kasih je. Ibu, nah. Gitu. Tapi saya tak bilang, ni actually untuk Ibu Boni. Habis Ibu Amy minum. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Sepatutnya macam mana? Sepatutnya ibu kena tanya dulu kan saya. Air ni untuk saya boleh minum ke tidak? Sebab saya main kasih je kan. Jadi sepatutnya macam gitu. Kita lagi kena hati-hati. Maksudnya ibu minum tak. Maksudnya kita kena hati-hati. Lagi kena hati-hati kalau kita sendiri yang beli dekat luar. Contoh sebab tu penting untuk ada sijil halal. Kalau tak halal, jangan pergilah. Contohnya kedai yang tak halal. Tapi kalau kedai yang dekat Bugis contohnya, memang tak ada halal. Sebab memang orang yang masak tu orang Melayu. Dia kata Muslim own. Boleh tak pergi? Boleh. Itu boleh. Sebab kalau kat rumah kita masak, kena panggil Muiz ke? Cakap halal tak halal. Sebab kalau kita masak, itu boleh lah. So, kalau kita yakin yang kedai tu memang dia yang masak, kita nampak dia yang masak, kita nampak memang orang Islam yang masak, dibolehkan. Kalau tak ada sijil halal. Tapi kalau boleh kita pergi restoran ataupun kedai-kedai ataupun tempat makan yang ada sijil halal. Ini bab yang last week tau, minggu lepas. Bab hari ni pasal lain. Pasal tentang lain. Siapa tahu hari ni kita cakap pasal apa? Banyak? Kita akan cakap tentang syarahul kalam. Kita akan cakap tentang orang yang suka banyak cakap. Antara sifat-sifat mazmumah, jangan terperanjat antara sifat-sifat yang mazmumah ni, dia dikategorikan orang yang suka cakap banyak ni, tapi dia tak ada isi lah. Maksudnya cakap banyak tapi tak ada isi. Di antara sifat-sifat yang mazmumah. Bukan sekadar tak ada isi. Cakap banyak ni boleh jadi banyak benda. Contohnya berbohong. Contohnya mengumpat. Contohnya bergurau. Bergurau pun boleh jadi satu perkara yang tak diredai oleh Allah. Kenapa? Sebab gurauan dia tu menyakitkan hati. Gurauan dia tu bersifat bohong. Gurauan dia tu merendahkan orang lain. Tak boleh. Contoh. Boleh gurau. Cuma boleh gurau. Tapi ada dia punya batas dia. Ada guideline dia. Ada dia punya syarat-syarat dia. Kalau saya katalah saya nak gurau. Hari bulan tu colour dia biru. Saya gurau. Boleh tak? Terima. Kamu percaya tak? Bulan tu colour biru. Itu termasuk satu perkara yang berbohong. Kan? Dia gurauan satu. Gurauan yang berbohong kan satu. Satu, dia bermanfaat tak untuk kamu?
Tak. Sebab tu Islam meletakkan banyak cakap ni ada kategori dia. Cakap boleh tapi kena ada sebab. Ada sebab dan musabab. Kenapa tak boleh cakap banyak? Sifat tercela yang perlu dijauhkan, insya-Allah. InsyaAllah saya akan try to share dalam slide dan juga dekat dalam buku. Kalau siapa ada buku boleh refer sama-sama Sebab semua yang dalam slide ni actually semua apa yang dalam buku sama je. Tak ada masalah. Okey, yang pertama. Yang pertama, sifat tercela yang perlu dijauhkan ialah hari ni kita akan belajar tentang banyak bercakap. Banyak bercakap adalah perbuatan yang dicela. Ketahuilah banyak bercakap adalah perbuatan yang dicela yang wajib kita semua jauhi. Apabila seseorang banyak bercakap, nescaya akan keluarlah percakapan yang sia-sia daripadanya. Banyak cakap-cakap yang sia-sia ni akan menjadikan penyakit hati menjadi gelap. Hati akan jadi gelap dan hati akan menjadi mati. Sebab tu kita belajar qalbun salim. Qalbun salim dalam bahasa Arab, qalbun salim ialah hati yang itu tenang lain. Salim tu apa? Qalbun salim, hati yang hidup. Hati yang hidup. Hati yang sihat. Sebab opposite qalbun salim ialah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ni ialah orangnya suka marah-marah. Suka riak, suka takabur, suka sombong, suka banyaklah. Itu maksudnya kalau selagi kita masih ada dalam hati tu, sifat-sifat macam itu, means kita punya hati masih dikategorikan hati yang sakit. Jadi kita belajar qalbun salim untuk mendapatkan hati yang sihat. Hati yang sihat, hati yang hidup. Seterusnya, daripada sahabat yang bernama Anas ibn Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu rajulun jannah la yu'manu jaruhu bawa'iqah. La yastaqimu imanul abdin. Tidak lurus, tidak straight, tidak lurus iman seseorang itu sehingga lurus hati dia. So hati seseorang itu berkait rapat dengan iman. Hati tu bukan sekadar kita asyhadu an la ilaha illallah, tidak. Kalau gitu semua orang bercakap. Kalau gitu kita pergi luar, any person, orang yang Cina, orang India, orang putih, we ask them to say, okay, I want you to say asyhadu alla, you follow me, say asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia boleh cakap, tapi iman dia tak menerima, so iman dia tak terkira. Hati dia tak menerima kan, dia cuma ikut je kan. Jadi kalau kita solat, bila kita solat kita tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kena yakin hati kita yang kita solat itu untuk Allah. Kalau kita tak yakin, kalau kita masih hayal-hayal dalam solat, takut iman kita dibuang. Maksudnya takut iman kita tu tak dipakai. Sebab tu dia kata kat sini, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus iman seseorang sehingga luruslah hati dia. Jadi macam mana tu? La yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisan. Tidak lurus iman seseorang kalau hati dia tak lurus. Tidak lurus hati dia kalau lidah dia tak lurus. Dan tidak boleh masuk syurga seseorang tu sekira jirannya tidak selamat dari kata-kata buruknya. Maksudnya bukan jiran kat rumah, tapi sahabat dia, orang kat sebelah dia. Kalau orang kat sebelah dia rasa tak selamat dengan dia, contohnya, dia tahu orang ni, alamak, kalau hari Sunday ni kan, kalau aku datang ni mesti dia kacau-kacau aku. Contoh macam gitu. Itu maksudnya macam kacau gurau tak kisah. Kacau macam, alah dia ni asyik cakap aku macam ini je, macam itu contohnya.
Gitu. Itu maksudnya dia tak selamat dengan sahabat dia. Dia rasa macam tak selamat lah sebab kawan dia asyik cakap buruk-buruk pasal dia je. Jadi jangan macam gitu. Sebab kalau lisan tidak bersih, hati tidak bersih. Kalau hati tidak bersih, iman tidak boleh pakai. Ada apa? Ya Allah. Ada apa? Tak faham. Okey. Yang penting sebab nak semua datang lah. Kan kita nak sama-sama. Bukan marah sebab tak suka. Okay, yang ini boleh Ni gurau-gurau boleh. Jangan ambil hati je. Yang penting jangan sebabkan kita punya percakapan orang jadi salah faham. Itu yang Rasulullah tak suka. Sebab Rasulullah kalau cara cakap tak pernah berkias. Maksudnya Rasulullah tak kata direct. Kalau A lah, B lah, macam gitu. Tak ada berlapik, tak ada berkias. Sebab Rasulullah punya orang direct. Dan Rasulullah cakap dengan orang lembut, tak kasar. Kalau Rasulullah marah, bukan mulut ni nampak, bukan kata-kata ni nampak, tapi daripada muka dah nampak merah. Tahu, sahabat tahu Rasulullah tengah tahan marah. Tapi cakap tu lembut sangat. Cakapnya lembut sangat lah. Cakapnya lembut tapi muka dia tengah marah lah. Muka dia macam very stern, very strict macam gitu. Tapi di sini nak mengatakan kalau hati kita tidak lurus, maksudnya kena check kita punya lidah tu ada banyak cakap benda yang tak baik tak. Tapi ada orang kata saya cakap je tapi saya punya hati baik. Tapi Rasulullah kata, ini Rasulullah kata, bukan saya kata tau. Rasulullah kata, la yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu. Tapi Rasulullah kata, kalau mulut kita tu tak lurus, maksudnya hati pun tak lurus. Jadi hati berkait dengan lidah. Lidah berkait dengan hati. Hati berkait dengan iman kita. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan hati. Pernah dengar? Mana dengar? Hati-hati dengan hati. Sebab hati ni banyak tersimpan 1001 makna, rahsia. Bukan akal tau, tapi hati. Kita diam je, tapi kita nampak orang tu, kita cakap banyak pasal dia, kan? Contoh nak makan-makan, tak kisah. Tak payah gini. Saya nampak pun. Saya nampak pun, tak ada masalah. InsyaAllah nak makan, nak makan gula-gula, makan. Silakan. Okey, manusia itu dipandang daripada 2 tempat. Manusia tu, kalau kita nampak orang tu, kita nampak dia dari 2 tempat. Apa? Dekat mana? Al-mar'u bi'asgharihi qalbi wa lisani. Daripada hati dia dengan lisan dia. Saya jumpa puan siapa namanya? Puan Farida. Saya jumpa Puan Farida. The first thing saya nampak, of course dia punya appearance kan. Tapi saat saya memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saat kita berbicara, apa yang saya dengar? Saya dengar suara dia kan? Saya dengar suara dia, kita akan berbual. Kita tak dia diam. Salam diam je. Habis itu kita berbual. Tak. Cara kita berbicara, kita akan berbual dengan dia kan? Jadi, that is the first thing kita jumpa orang, kita akan nampak the way dia berbual dengan kita. Mesra ke tidak? Baik ke tidak? Ada perbezaan tau. Saya jumpa, contohnya saya bagi salam Assalamualaikum, dah makan ke? Macam gitu. Oh, pukul berapa sampai kan? Macam berlakon lah gitu kan. Macam gitu dah makan. Dah makan. Alhamdulillah macam gitu kan. Alhamdulillah saya belum makan. Kita nampak kita punya conversation kita mesra kan, happy kan. Itu satu sudut. Saya dengan ibu Amy pula. Assalamualaikum. Macam itu. Kau ni dari mana ni? Kenapa lambat-lambat sangat ni? Contohnya. Beza kan kita punya perbualan. Daripada lisan saja dah nampak macam mana kita punya perangai dengan orang lain. Macam mana orang punya perangai dengan kita.
Kita nampak dah. Tak payah cakap pun kadang-kadang dengan mata kita. Salam gitu. Kita ajuk muka kita. Tak boleh. Rasulullah kalau cakap, badan dia tengok orang tu. Kalau orang tu kat belakang, dia akan pusing tengok orang tu. Kalau kita berbual dengan orang ni, tapi kita jawab dengan orang ni. Semua orang nak berbual dengan kita, contohnya lah. Jadi kita kena atur, nak berbual dengan siapa. Sebab kalau berbual, biar nampak dua mata kita, cakap dengan baik, kita pandang dia. Itu yang lebih mulia. Kalau kita berbual dengan orang, tapi kita berbual dengan orang lain juga, dia akan rasa macam, nak berbual ke tak nak berbual ni kan? Rasa tak best kan, tak mesra gitu kan. Sebab tu, kalau berbual dengan orang, kena tengok orang tu. Ya? Jadi, keadaan seseorang itu, al-mar'u bi asghairihi qalbihi wa lisani. Keadaan seseorang itu terlihat daripada dua bahagian kecil tubuh dia. Hati dia dengan lisan dia. Jadi hati dengan lisan ni dia connected, bukan pisah tau, connected. Kalau hati kita bersih, lisan kita bersih. Kalau kita cakap dengan orang, contohnya kita jumpa orang ni, cakap dia asyik buruk-buruk je. Tak ada yang tak pernah tak buruk. Tak pernah satu saat pun yang baik contohnya. Itu bermaksud hati dia tu banyak tersimpan perkara-perkara yang buruk. Walaupun tak sengaja cakap dia. Contoh tengah jalan-jalan terpelecuk. Kita kan apa? Orang kata apa? Melata. Melata kan. Kalau kita punya melata, astagfirullahalazim kan macam gitu. Allahu Akbar kan. Ada yang melata dia macam maaf kata ya. Nak cakap pun tak best lah. Nak cakap pun tak best. Tahulah faham-faham lah kalau kat sinetron kan nampak kan macam gitu. Macam kita main nenek ke apa ke, kalau dia melata kan, dia keluar kata-kata yang kesat. Itu bukan sebab apa tau. Kita nampak macam kelakar. Contohnya nampak kat IG, kat TikTok nampak macam kelakar tau. Tapi sebenarnya itu membawa kesan pada hati. Sebab disebabkan terbiasa, bila kita melata, kita keluar kata-kata yang tak baik tu. Kalau kita sering kali, kita ubah kita punya cakap tu, cakap yang baik-baik. Bila kita melata sekalipun, we mumble things. Bila kita cakap pun, cakap yang baik-baik keluar. So, apa yang kita punya hati, lisan, al-lisanu, dia cerminan hati kita. Lisan itu cerminan hati kita. Jadi kalau kita nak orang cakap kita orang yang baik, make sure apa yang kita cakap dengan orang yang baik-baik saja. Sebab lisan itu Allah akan tengok. Lisan tu connected to hati. Dan hati tu connected to iman. So you cannot say that, saya ada iman yang baik, saya punya hati baik tau, cuma saya ni suka cakap yang buruk-buruk sekali-sekala je. Tak boleh gitu. Tu maksudnya belum cukup sempurna. So kena ubah pelan-pelan. Rasulullah kata, an Abdillahi ibn Mas'ud berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aksaru khataya ibni Adam fi lisani. Banyak dosa anak Adam itu dia tertumpu ataupun dia tu the original. Kenapa banyaknya dosa tu? Sebab lisan. Banyak orang masuk neraka disebabkan lisan. Pernah dengar tak hadis yang mana seseorang itu akan dicampakkan dalam api neraka kepala dulu. Saya pernah bilang ni few months ago. Akan datang nanti, ada golongan manusia yang mana Allah akan campakkan, para malaikat akan campakkan golongan manusia ni melalui kepala. Maksudnya kepala masuk neraka dulu. Gitulah contohnya lah. Nampak macam kelakar kan? Nampak macam kelakar, tapi faham tak? Kepala masuk dulu neraka. Sebab apa? Sebab kepala paling dekat dengan lisan, mulut kita. So mulut kita lah bahaya ni. Ada riwayat lain yang mengatakan hadis, hidung masuk dulu. Macam mana tu? Sebab hidung paling dekat dengan mulut. Jadi kepala masuk dulu, hidung masuk dulu. Macam gitu.
Bukan macam gitu. Maksudnya nak beri perumpamaan, yang paling dekat dengan mulut ialah kepala, yang paling dekat dengan mulut adalah hidung. Itu kan bahasa Arab. Macam itu. Nak bilang kita yang akan dilemparkan kita dalam api neraka melalui kepala dulu. Kalau kepala jatuh dulu, macam mana? Pecah lah kan kepala kita. Macam gitu. Sebab apa? Sebab mulut lah. Yang jadi binasa, kepala. Sebab mulut yang membuat dosa. Macam gitu. Jadi untuk tidak masuk dalam api neraka, jangan kita buat banyak onar, banyak maksiat daripada lisan kita. Mulut, lisan samalah. Apa yang saya nak sampaikan ni, mulut, lisan pun sama sebenarnya. Lisan tu dalam mulut lah. Mana ada orang lidah kat luar? Tak ada orang lidah kat luar kan. Jadi mulut dengan lisan tu samalah maksudnya. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Dua perkara. Dua yang berlubang. Mulut dan kemaluan. Sebab mulut boleh banyak bohong, banyak memberikan saksi palsu, banyak cakap benda yang kotor, banyak memberikan kenyataan yang tak benar. Kemaluan, berzina dan sebagainya. Saya rasa tak perlu saya bincang sebab dah pernah bincang kemarin. Jadi, page yang ni dah masuk page 157 daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang banyak cakapnya, banyak salahnya. Sesiapa yang banyak salahnya, maka banyaklah dosanya. Dan sesiapa yang banyak dosanya, maka nerakalah lebih layak untuknya. Dekat sini, dalam 157. Siapa banyak cakap, banyak dosa lah. Sebab dalam banyak-banyak cakap tu, takkan satu yang tak salah. Mesti ada yang salah, kan? Jadi berdiam tu lebih bagus sebenarnya. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia hendaklah berkata benar ataupun dia diam. Itu hadis. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul dan yaumil kiamah. Beriman tu maksudnya bukan takut je, tapi memang yakin yang Allah itu wujud, yakin Rasulullah itu wujud, yakin yang semua ni datang daripada syariat Allah. Allah yang suruh perintahkan jangan cakap banyak, jangan cakap benda yang bukan-bukan, maka dia akan berdiam diri ataupun dia sampaikan benda yang benar sahaja. Cuma di sini, ada orang kata bohong sunat. Pernah dengar tak? Bohong sunat. Bohong tapi sunat. Macam mana tu? Bohong tu haram. Betul tak? Keburukan lidah dalam page 157, kebinasaan lidah. Ketahuilah lidah mempunyai kebinasaan yang banyak, tetapi cukuplah engkau untuk menjauhinya daripada semua kebinasaan tersebut dengan beramal dengan satu ayat Quran. Dalam ni belum ada Dalam ayat Quran firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahim bainan nas. Yang bermaksud, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan antara manusia. Jadi kat sini, berbohong itu, maksudnya bukan berbohong, maaf kata lidah itu boleh digunakan untuk beberapa perkara yang bukan baik untuk tujuan menyelamatkan diri. Boleh. Contohnya, kalau kita perlu untuk berbohong, dalam kondisi apakah berbohong itu dibolehkan? Tadi kita cakap pasal bohong sunat kan? Tak ada istilah bohong sunat sebenarnya. Bohong tu haram. Bohong haram adalah, bohong sunat tak ada. Bohong ataupun orang putih kata white lies. White lie. Orang katalah. Tapi sebenarnya dalam Islam tak ada istilah bohong sunat. Bohong yang dikecualikan ada. Bohong untuk kebaikan ada. Boleh. Contohnya macam gini. Kalau kita ada suami,
Bukan selingkuh. Semua selingkuh kalau suami selingkuh tak adalah macam itu. Maksudnya gini, kalau kita masak, masak nasi ke dengan lauk kan. Sekali kita tak perasan yang kita ni termasak tak sedap. Sebab tak rasa lah, tak rasa kan. Time puasa tak rasa kan. Mana boleh rasa kan? Tak boleh rasa. Jangan rasa kalau kita masak time puasa, jangan kita colek lidah pun tak mau. Jangan, tak boleh. Itu takut batal. Ada mungkin ulama kata ataupun boleh, tapi kalau yang saya punya tak boleh. Sebab dah rasa. Tak boleh. Tapi itu nantilah, tu time puasa boleh cakap lah. Kita masak kita nak letak garam contohnya, tapi terletak benda lain lah, jadi kita punya lauk tak sedap lah contohnya. So kita hidangkan pada suami makan. Kita pun yelah isteri kan, nak tanyalah sedap tak bang contohnya. Jadi suami yang baik akan cakap sedap, tapi dia tengah menggigil lah makan lah. Tengah menggigil makan sebab tak sedap lah kan contohnya. Jadi bohong macam itu dibolehkan. Sebab apa? Sebab untuk yelah mahabbah, sayang isteri kan. Untuk rumah tangga, kita tahulah kita nak macam betul, kita kasih isteri happy. Lagi-lagi kalau kita tahu isteri dia tu kuat merajuk contohnya. Kalau cakap sikit kan tak masak seminggu contohnya. Itu lagilah suami kena jaga-jaga. Tapi kalau contohnya suami tahu isteri boleh terima, dia boleh terimalah. Dia kata masaknya macam ada kurang sikit ni, awak rasalah. Itu boleh lah. Jangan cakap apa ni awak masak ni tak sedap. Itu mestilah kita pun akan rasa macam apa ni, kita tak sengaja. Bukan kita sengaja kan. Jadi contohnya kalau suami tak cakap macam itu, suami kata sedap, tapi tak sedap sebenarnya, kita makan alamak tak sedap rupanya, itu diperbolehkan. Bohong macam itu boleh. Sebab itu tanda mahabbah. Itu sebab kita cintakan isteri kita, kita cintakan suami kita. Contoh suami kita nak masak lah. Macam macam kucing bertanduk lah orang kata. Tak pernah nak masak hari ni. Contoh. So dia masak tak sedap pula tu. Kan, jadi kita sebagai isteri, kita nak menjaga kehormatan suami. Kita nak menjaga suami punya ego lah contohnya, kita cakap lah, sedap ni bang, sedap. Tapi bila dia makan sendiri tak sedap kan. Kamu bohong dengan saya. Itu lagi masalah pula kan. Alamak, aku bohong pun kena marah, tak bohong pun kena marah kan. Ikut keadaan. Suami kalau boleh terima, kita cakap lah. Isteri kalau boleh terima, cakap. Kalau tak boleh terima, tahu kalau kita tegur ni sebulan tak masak ni. Contohnya kan. Jadi kena tahulah. Kena tahu suami macam mana, isteri tahu macam mana. Ataupun berbohong dalam keadaan yang macam mana kalau kita tengah perang. Contohnya kena tangkap. Orang tanya, do you know the secret of this Singapore punya secret, tahu tak? Kalau tahu tapi kita cakap tak tahu, sebab kita takut kena bunuh, itu diperbolehkan. Sebab apa? Menyelamatkan nyawa. Anything yang memudaratkan nyawa boleh dibohong. Kalau kita terpaksa bohong sebab kena selamatkan nyawa, contohnya macam tadilah peperangan, atau kita kena copet. Curi. Orang curi kita. Serahkan awak punya duit kan. Kita ada duit tapi bukan kat situ, dekat tempat lain. Saya tak ada duit gitu. Dia ambil kad kita. Apa kad ni? Apa dia punya number? Dia suruh keluarkan. Biar awak bohong. Ni bukan kad saya, ni kad mak saya atau kad orang lain. Itu boleh. Untuk menyelamatkan nyawa dan harta, itu boleh. Tapi kalau awak tahu yang orang tu memang akan nak awak kan, kasih je sikit-sikit. Ambil lah macam gitu. Tapi semoga tak berlaku pada kita lah. Wa'iyyazubillah, insyaAllah tak pernah. Takutlah macam gitu. Kalau boleh kan, duit, kad semua jangan simpan banyak-banyak dalam duit, dalam beg lah. Takut orang. Telefon? Oh.
Scam jangan angkat Jangan angkat. Kenapa nombor dia? Nombor unknown Ha. Ha. Hmm. Apa itu? belum sempat kasih apa-apa So kalau orang call unknown kan, orang call unknown, tiba-tiba unknown call habis ataupun kalau ada nombor pun sekali dia call dia cakap Cina-Cina ke, cakap apa-apa kan semua kan, jangan kita layan sebab takut nanti dia transfer kita punya duit dekat dia punya account pula. Sekarang banyak tau kat Singapore ni berapa juta orang kena tipu just by calling, just by handphone je, tak payah card pun, call je cakap I'm from Ministry of Finance, cakap gitu pun, cakap English pun kita dah apa ni kan, dah takut-takut dah, kita pun okay gitu. Kita transfer dia, cakap dengan dia okay the OTP is this one, sekali check besok bank berapa ribu dah kena keluarkan. Sebab tu sangat hati-hati. Kalau simpan duit tu kat rumah, put aside, jangan simpan dalam tempat orang tahu, takut orang boleh ambil. Kad pun sama, hati-hati dengan kad. Okay, cakap pasal bank pula maaf. Maksudnya berbohong tu, maksudnya kalau kita nak kena bohong, bohong kena ada tempatnya. Kena ada tempatnya. Tapi kena tahu hukum asal bohong tu haram. Hukum asal bohong tu haram. Jadi keburukan lidah ada berapa? Ada 5. Keburukan lidah, banyak lidah ni suka buat apa? Suka cakap bohong. Suka berghibah, suka ngumpat, suka berbantah-bantah, dan suka melawak. Maksudnya suka gurau tu lebih-lebih. Gurau sikit-sikit boleh. Lebih-lebih macam sampai orang tu macam sakit hati kan, tu tak boleh lah. Gurau sampai macam orang tu tak boleh terima lah, macam sikit-sikit boleh lah kan, kalau lebih-lebih tu tak boleh. Selalunya suka lebih-lebih sampai menyinggung hati, sikit-sikit boleh. Dan akhir sekali, keburukan lidah memuji. Kenapa tak boleh memuji? Kenapa tak boleh praise? Yes, tak boleh yang berlebih-lebihan. Contohnya kan, kepala besar takutnya. Maksudnya dia sombong. Betul-betul. Jangan memuji orang sampai bukan pada pujian dia. Maksudnya macam Masya Allah, Ibu Amy hari cantik sangat. Kenapa? Tak boleh tak. Saya kau tak pernah nampak orang dalam dunia ni cantik macam Ibu Amy. Contoh macam itu. Itu bohong lah kan. Maksudnya bukan tak cantik. Cantik lah. Cuma come on lah kan. Make sense lah. Kena make sense tak dia punya pujian tu. Contohnya pujian tu bertempat. Macam hari ni Masya Allah Ibu cantik dia punya tudung dia hari ni beli kat mana? Itu boleh. Jangan sampai berlebih-lebihan. Macam paling cantik dalam dunia ni. Itu kalau suami dengan isteri tak kisah. Itu pujian untuk mahabbah, tujuan untuk mengeratkan kita punya hubungan, tak apa. Kalau kita puji orang, kita angkat-angkat dia kan, tu tak boleh. Sebab apa? Sebab Rasulullah mencela orang yang memuji orang lain bukan disandarkan oleh Allah. Maksudnya bila dia puji orang tu bukan sebab untuk naikkan darjat dia agama, bukan. Tapi dia tahu yang dia puji tu ada udang sebalik batu. Kalau sekarang ada udang sebalik mi lah kan. Maksudnya dah lapar ke semua. Maksudnya gitu. Dia puji-puji tu ada makna lah. Ada makna dia. Okay, teruskan. Keburukan lidah itu yang pertama. Kita akan go through semua ni 5, tapi hari ni tak sempat 5. Kita cakap pasal berbohong saja. Keburukan lidah yang pertama, berbohong. Menurut Imam Ibn Fajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mendefinisikan apa maksud bohong. Bohong tu ialah memberitahu akan sesuatu berbeza dengan keadaan sebenarnya. Sama ada dengan sengaja ataupun tersilap. Imam An-Nawawi pula berkata yang bermaksud berbohong tu apa? Mengkhabarkan sesuatu berbeza dengan keadaan yang sebenar, sama ada perkara itu sengaja atau tidak, ataupun sama ada pengkhabaran itu akan perkara yang telah berlaku atau berlalu ataupun akan datang. Maksudnya sama sebenarnya.
Dia maksudnya memberitahu sesuatu perkara yang bertentangan dengan maksud sebenar ataupun secara sengaja atau tidak. Siapa yang tahu akan haramnya berbohong dan sengaja melakukannya adalah syarat menyebabkan dia berdosa. Kalau dia tahu yang dia cakap tu bohong, dia tahu dia cakap bohong, dia tahu yang dia tu kalau dah bohong tu haram, dia dah berdosa. Kalau contohnya budak kecil tak tahu kan, tak tahu yang bohong tu tak boleh. So budak kecil tu tercakap benda yang bohong, yang bukan tak diajar lah. So takkan nak cakap haram kamu, tak boleh kan. Kita kena didik budak tu cakap, adik tak boleh cakap bohong tau. Tadi ambil coklat tak? Tak ambil, mulut tengah ada coklat, contohnya. Tak ambil mak, tak ambil, tapi mulut ada coklat. Baru dia kata alah ambil lah. Itu maksudnya kita kena didik anak kita cakap yang benar lah kan. Dah memang ketahuan dia makan coklat tu kan. Jangan sampai anak kita suka berbohong. Sebab kalau siapa yang suka bohong, dia tak boleh stop tau bohong dia. Bohong tu macam snowball. Tahu tak snowball? Snowball makin turun, makin banyak, makin lama makin besar. So bohong tu dia tak akan pernah stop until we stop ourselves from telling lies. So kalau kita di antara kita kita just cermin diri kita kalau kita ni suka berbohong atau suka cakap benda yang bukan sebenar, cuba kita lessen talking, less talk. Kalau kita tahu kita cakap tu asyik bohong je, then jangan cakap, diam je. Diam lagi baik untuk kamu daripada kamu cakap, sebab kalau kamu cakap kamu akan berbohong. Tapi kalau kamu cakap tak bohong, kamu boleh cakap benar, kamu orang yang sidik. Orang sidik tu apa? Orang yang jujur. Kan? Kalau kamu orang yang jujur, dipersilakan, cakaplah. Cakaplah. Balasan orang yang berbohong. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar dalam api neraka. Maksudnya orang yang durhaka tu orang yang berbohong lah. Okey, orang yang berbohong tempat dekat dalam neraka. Ada tak orang yang berbohong masuk syurga? So far tak ada ayat Quran kata maka kamu berbohonglah, sesungguhnya orang yang bohong itu akan masuk dalam syurga. Tak ada sebab dalam Al-Quran cakap orang yang berbohong masuk dalam api neraka. Ni. So orang yang suka berbohong sudah pasti azab oleh Allah. Dipastikan, Allah telah memastikan walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Walahum azabun alimun, kerana mereka berdusta. Kanu yaksibun. Jadi orang yang kazab, bila kita panggil orang tu, dia ni al-kazab, maksudnya dia orang yang bohong. Maksudnya bila orang tahu yang dia ni cakap dia tak boleh pakai, bohong je. Pernah dengar cerita pasal the boy who cries wolf tak dalam English? Seorang budak lelaki yang teriak serigala, teriak ada wolf, ada serigala. Kan dia kan kena jaga sheep, kena jaga kambing-kambing kan. Lepas tu apa jadi? Dia bilang orang kampung, ada serigala, datanglah sini, ada serigala, selamatkan aku. So orang kampung semua nak selamatkan dia lah. Dia naik atas mountain tu, sekali kata aku bohong je, aku tipu je, aku gurau je. Lepas tu okeylah, sebab dia budak kecil kan, dia biarkan. Lepas tu after a while dia buat lagi. Alamak, ada serigala ni, betul-betul ni serigala, ada serigala nak makan aku. So dia pun datang, semua orang datang kat kampung dia, datang nak selamatkan dia. Sekali dia kata, taklah aku bohong je, aku bedek-bedek je. Dah 2 kali dah kan. Lepas tu the next day ada serigala datang kat kambing tu, kambing dia nak makan. Lepas tu nak makan kat dia, nak celerakan dia. So dia pun panggil lah, dia teriak betul-betul, orang kampung, ada serigala, tolong, ni betul-betul ni, aku tak main-main, aku tak bohong, ni betul-betul ni. Tapi orang kampung semua kata, ni semua tak payahlah, buang karen. Orang kata buang karen kan,
Buang garam tu apa? Buang energi lah. Tak payahlah buat bodoh. Dia main-main je. Sekali tengok. Dia, orang tak pedulikan dia, dia kena makan dengan serigala. Tengok, orang kalau kita bohong, orang tak percaya. Ni antara dia punya kisah dia. Kalau kita banyak bohong, orang tak akan percaya. Contohnya macam si A ni. Semua tahu A ni. Kenapa? Semua tahu A ni suka bohong. So kalau A cakap dengan orang lain, yang lain semua akan cakap apa? Jangan dengar cakap dia lah. Dia ni temberang. Banyak kuat temberang ni. Maksudnya dia banyak bohong lah. So orang tak dengar cakap dia. Kesian orang macam itu. So jangan kita berbohong. Sebab kalau kita once orang dah chop kita as orang yang bohong, apa yang kita cakap pun orang tak terima. Orang tak nak dengar pun. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu apa dalam hati kita. Kondisi yang dibolehkan tadi dah cakap I cover already. Mendamaikan orang yang bergaduh boleh bohong. Macam mana tu? Macam mana? A dengan B gaduh. Saya C. Saya nampak macam alamak, dah bertahun-tahun ni A dengan B gaduh. Tak baik-baik. Jumpa je gaduh. Saya sebagai orang Islam, saya sedih lah. Sebab saya punya sahabat A dengan B, kan orang Islam. Kita sesama Islam, kena prihatin tau. Jangan sebab kita ni, tak nak lah, saya takut lah nanti kalau saya menangkan A, nanti B tak kawan saya pula. Kalau saya menangkan B, A tak kawan saya pula. Tak boleh gitu. Kita sebagai orang Islam, kena baikkan semua orang. Kita kena baik dengan orang kena baik dengan kita. So kita sebagai orang Islam ni yang berkawan dengan A yang B ni, yang bergaduh, cuba cari damai. Cara dia macam mana? Cakap dengan A. B kira salam tau. Ya ke dia kira salam? Iya. Dia kata dah lama lah tak keluar makan. Jom lah kita keluar makan. Contoh macam gitu. Apa rasa A? Oh, B dah maafkan aku ke? B macam okey je lah aku. Kan? Kita pergi kat B pula. Tadi aku jumpa A. Dia tanya khabar kau. Dia kira salam. Ya ke dia kira salam? Contoh. Kan macam dialog drama gitu kan. Ya ke dia kira salam? Jom lah kita pergi makan dengan dia. Nanti dah jumpa kan macam okey kan. Walaupun macam rasa awkward lah. Kita rasa awkward A dengan B kan. Tapi kita ada kat situ. Kita cuba untuk mendamaikan mereka. InsyaAllah kau okey. So itu kondisi begini dibolehkan untuk berbohong. Sebab nak mendamaikan orang gaduh. Jangan jadi orang macam satu orang ni. Jangan jadi macam yang C. A cakap dengan A cakap B ni macam gini. Ya betul lah gitu. Kita makin tambah api kat dia, kita makin tambah api dengan B. Last A dengan B baik, cakap C kata kau macam gini. Kita pula yang kena nanti. Faham tak? Itu kan tak baik lah, kan buruk kan. Kalau contohnya saya kata A bawa ajak makan kan, atau saya kata B ajak makan. Sekali tiba-tiba kata bukan saya ajak makan, tapi time tu mesti dah baik kan. Takkan nak marah C. Sebab dia punya niat untuk mendamaikan. Itu dibolehkan. Itu bohong yang dibolehkan sebab nak mendamaikan. Nanti boleh explain lah. Taklah, aku cuma cakap gitu sebab aku nak korang baik je. Macam itu. By the time insyaAllah dah baik lah kan. Jangan sebabkan benda tu C pula yang kena pulau kan. Hopefully tak macam itulah. Maksudnya kena cakap, kena explain. Bila semua dah okay, kena explain. Oh, that time aku just cakap dengan korang yang kita nak sama-sama mendamaikan lah. That's why. Yang kedua, berbohong dalam peperangan. Jangan kita berbohong. Maksudnya kita boleh berbohong kalau tengah perang. Okay? Sebab selamatkan nyawa ke, selamatkan macam mana? Apa yang penting? Selamatkan keadaan tu ke, ataupun selamatkan nyawa sendiri? Apa yang penting? Selamatkan nyawa. Nyawa dulu. Kalau nyawa kita diancam, dalam peperangan nyawa kita diancam, kita selamatkan nyawa kita dulu. Contoh yang paling kita boleh pakai, cerita tentang
Ammar bin Yasir. Tahu? Cerita sahabat Nabi yang kena torture, yang kena seksa dengan musyrikin Mekah sebab menjadi orang Islam. Antara yang terawal masuk Islam kan kena sebat kan? Sebat seperti sahabat yang bernama Bilal bin Rabah kena letak batu ke atas dia kan? Tapi Sumayyah, tentang cerita Sumayyah, ibunya Sumayyah. So Sumayyah merupakan wanita muslimah pertama yang dibunuh oleh musyrikin Mekah dan tempatnya tu dekat syurga. Jadi cerita dia bukan pasal Sumayyah. Cerita dia pasal Ammar bin Yasir. Jadi dia torture. Kalau kau tak kembali kepada agama nenek moyang kau, kita bunuh kau. So last dia takut untuk diri dia, dia berbohong. Maksudnya dia cakap, ya aku percaya, tapi dalam hati dia bohong. Dia kata, tak, aku percaya dengan Allah, cuma aku cakap je sebab nak selamatkan nyawa. Jadi ulama bersepakat boleh, dalam keadaan tu boleh. Sahabat-sahabat lain yang dapat tahu tak marah dia sebab Rasulullah kata boleh, sebab dia selamatkan nyawa. Untuk selamatkan nyawa boleh. Tapi of course lah, tak sama dengan mereka yang betul-betul hatinya tu memang untuk Allah lah. Kira that's why Sumayyah sampai akhir hayat dia kena torture pun dia tetap cakap, tidak, aku percaya kepada Allah yang satu. Sebab tu tempat dia dekat syurga. Tempat dekat syurga. Rasulullah tempat dekat syurga. Dan akhir sekali, suami terhadap isteri dan isteri terhadap suami. Tadilah boleh berbohong kalau suami nak jaga hati isteri atau isteri nak menjaga hati suami. Contoh paling senang, kalau suami ada banyak madu. Cakap pasal madu je, semua muka dah terblank out sikit. Contohnya, dah habis tadi. Suami ada madu. Contohnya. Contoh bukan kita lah Kalau isteri ada banyak suami ada banyak isteri, mestilah isteri akan compare. Saya ke atau dia yang masak lagi sedap? Contoh. Ini soalan yang berbahaya sebenarnya. Dia taktik sebenarnya. Nak tengok apa jawapan dia. So suami mesti ada preference kan? Suami mesti akan cakap, kamulah yang paling sedap kan? Contohnya, aku ke dia yang paling cantik? Mesti dia kata kita cantik kan? Sebab apa? Nak jaga hati isteri walaupun kita dah 80 tahun. Contohnya, yang isteri baru 20 tahun contohnya. Mestilah dia kata kita cantik kan? Walaupun yang kita dah krepot sikit muka, yang muda tu dia kata tak cantik. Ya ke tak cantik? Mestilah kita tahu dia cakap tu, dia nak bohong tu sebab apa? Sebab nak bilang yang dia sayangkan kita lah. Macam gitu. Jangan pula kita kata, saya ni dah kerepot tau, awak bohong ya. Dah pula kan. Suami pun tak tahu kan. Baik-baik dah jadi madu, nanti jadi janda pula. So hati-hati. Maksudnya kena faham situasi suami. Kadang-kadang suami tu berbohong sebab nak jaga hati kita. Jadi kita pun kena meraihkan lah. Kena meraihkan. Ya. Okey, ni last kali terdapat 4 perkara. Okay, kalam Imam Syafi'i kata terdapat 4 perkara yang menyebabkan kita punya muka ni macam tak berseri, macam kusam-kusam, nampak macam tak ada nur. Pertama, kalau orang tu suka bohong. Nanti muka dia tak berseri lah, tak ada nur. Sebab bohong tu bukan perkara yang baik kan. Yang kedua, orang yang sedikit malu. Maksudnya dia boleh buat apa je dia nak. Dia buat maksiat terang-terangan. Itu bahaya orang macam ini sebab dia akan buat orang ingatkan maksiat tu dibolehkan buat secara berleluasa. Sedangkan dulu kalau zaman Rasulullah nak buat maksiat pun sembunyi-sembunyi. Okay? Yang ketiga, orang yang suka buat dosa. Suka buat maksiat, nanti akan kelihatan mukanya tu tak berseri. Dan akhir sekali, orang yang suka bertanya melulu hanya untuk menunjukkan kebodohan yang maksudnya tanya sikit, tanya tapi dia tahu yang tanya tu bukan untuk ilmu, dia sengaja tanya untuk melihat kebodohan dia. Nampak sangat dia tanya tu bukan yang ditanya tu yang yang menanya tu yang nampak ni yang kebodohannya, tapi yang ditanya tu, yang menanyakan tu yang
dia nampak kebodohan. Yang ditanya tak nampak bodoh sebenarnya. Tanya sikit-sikit tanya. Tanya sebab tak tahu boleh. Tanya tapi niat tu nak test, nak macam ya ke ustazah ni tahu. Contohnya ustazah lah sebab saya kan ustazah. Cuba sikit gitu lah. Tanya-tanya. Nak tanya boleh lah tapi tanya dengan niat nak belajar ataupun tanya untuk yang lain meraih manfaat boleh. Kalau tanya tapi sengaja tanya sebab nak test, tu tak boleh. Sebab ni kelihatan wajah orang itu akan tidak berseri. Ya. Okey, saya tutup di sini dulu boleh? Sebab dah pukul 3. Kita akan sambung sebab kita baru masuk bab yang pertama tentang kebohongan. Kita akan lagi 4. Kita akan cakap 2 minggu hadapan lagi insya-Allah. Christmas Day. Kita ada Christmas Day nanti insya-Allah. Okey, ada soalan? Ada soalan tapi tadi last baru cakap jangan soal sangat. Alamak. Nanti kena cakap, nanti muka kusam pula. Taklah, maksudnya bukan macam itu. Tanya soalan kalau betul-betul tak tahu. Jangan tak tanya soalan. Tak naklah tanya soalan, nanti aku punya muka tak berseri. Tak ada, bukan macam itu. Ni untuk orang yang apa tahu. Ni actually untuk orang yang dalam Al-Quran disebutkan orang Yahudi. Ingat tak tentang Nabi Musa punya kaum pasal sapi? Kan surah Al-Baqarah kan, kena korbankan sapi kan untuk mencari jawapan, tak silap. Sapi dia kalau apa nak macam mana ukuran dia, nak macam gitu. Banyak soalan sampai menyusahkan diri sendiri. Sedangkan Allah kata kau korbankanlah 1 ekor sapi betina. Dah itu je. Yang dia kata betina macam mana, dari daerah mana, makan macam mana, dah sudah. Tak boleh. Sebab tu Allah dah mudahkan, kita yang makin susah-susah kan. Okey. Saya boleh tanya insya-Allah. Saya mau tanya tapi menyimpang dari yang diterangkan tadi. Okey, insya-Allah kalau saya tahu saya jawab Begini saja, saya kan sudah umur, mungkin bapaknya sudah punya sebaya dengan umuran saya, atau bapaknya yang belum seumuran saya, masalah perempuan yang saya ngomongkan, yang ingin saya tanyakan. Seumuran saya, di saat sholat, ya, kita tahu-tahu macam keluar kencing, itu di dalam pertengahan sholat atau Allah Akbar itu membatalkan sholat kita. Tanya ke terjawab sendiri tu? Tanya. Maksudnya sholatnya itu batal atau tidak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya jawab ni benar, dan apa yang saya belajar saya sampaikan insya-Allah. Jadi soalannya macam ini. Untuk wanita-wanita yang solat, betul tak? Kadang-kadang akan terkeluar daripada, maaf kata, bahagian depan. Belakang kita tahulah apa kan. Maaf kata kentut, itu kita tahu kan. Jadi kalau kita bahagian depan, kita yakin yang kita ni yang keluar tu kencing. Ni dengan kita betul-betul yakin, maka solat kita batal. Tapi kalau kita rasa yang keluar tu bukan kencing, dia macam discharges, tahu tak? Apa orang kata keputihan. Tak batal. Tapi kalau kita keputihan itu berlaku sebelum solat, kita wajib bersihkan, baru boleh solat. Kalau kita solat juga, boleh jadi batal sebab kita buat bodoh. Itu kan najis. Faham? Kalau kita sudah batuk macam saya kemarin, terus terang aja. Batuk? Batuk. Batuk sekali terkeluar. Sekali dia terkeluar. Kencing. Batuk itu ya, buat batuk. Itu macam ada yang keluar gitu. Itu kan termasuk
Batal. Selalunya kalau di luar solat, kalau batuk terkencing tak? Contohnya. Sometimes. Ya. Then kira batal lah. Tapi kalau boleh, masa benda tu berlaku, lekas-lekas stop, check dulu. Sebab kadang-kadang yang keluar bukan kencing. Tapi kita punya rasa itu macam keluar dari lubang kencing. Ayo. Betul. Jadi kalau dah memang kebiasaan, kita kalau sudah batuk tu sekali terkencing, dan kalau kita yakin betul ni sebab cara Puan Farida cakap ni, memang Puan yakin yang keluar tu kencing, kan? Batal. Kalau kita tak pernah seumur hidup kita batuk sekali kencing, tak pernah. Dan kita rasa macam takkanlah kencing kan dalam hati, kan? Jangan cakap pula, kalau cakap batal lah. Mana boleh cakap time solat. Dalam hati kita rasa macam ini, aku rasa bukan. Kalau bukan, teruskan. Tapi kalau teruskan, sekali dia check kencing, ulang. Kalau boleh ulang. Walaupun solat tadi sah. Walaupun sah tau. Sebab kita yakin bukan kencing. Sah tadi solat. Tapi sekali kencing kan. Kalau boleh kita ulang. Faham? Ada lagi soalan? Tidak mau cari lagi. Saya faham sebab kadang-kadang kita kalau dah berumur kan, kalau kita kurang lawas orang kata. Sebab tu antara adab-adab kita kalau pergi ke toilet, kalau kita kencing kan, kita berdehem. Gitu kan. Tapi kadang-kadang dia tak berkesan. So kena buat kuat sikit lah kan. Tapi nanti orang sebelah kan kita berbual dengan dia pula kan. Gitu. Kan. Ini macam nak tanya ke apa ni kan. Tapi kita faham lah, kita as orang Islam kita tahu, kita faham tu, kita sebab nak kasih dia betul-betul lawas. Sebab kadang-kadang kita ada penyakit. Nama tu penyakit lawas dalam istilahnya, kurang lawas. Sebab kita kadang-kadang tak payah batuk pun, kita ketawa pun kadang-kadang terkencing. Check nanti kita banyak ketawa ni, takut terkencing pula. Sebab tu pakai panty liner. Jangan lupa pakai panty liner. Jadi setiap kali solat kan, pakailah pakai apa yang baru. Jadi kalau terkencing sekalipun, at least tak kena dekat kita punya seluar. Kalau tak nanti macam nak solat, nak cuci seluar tu dulu, nak pakai lagi kan. Itu yang susah tu. Sebab tu betul. Sebab tu kalau jadikan kelaziman, sebelum solat check dulu. Kalau betul-betul memang tak ada apa-apa, dan silakan solat. Kalau tengah-tengah solat tu, tadi pasal kencing kan, saya ada banyak soalan, orang kata kena ada banyak buih-buih yang keluar dari belakang dan depan. Pernah tak? Pernah dengar vaginal flotation? Saya pernah. Ya, saya pernah. Maksudnya apa? Bubble. Tapi keluar dekat daerah depan, bukan dekat belakang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.